Incantation mengisahkan Runan yang merakam kejadian paranormal untuk dijadikan konten di media sosial. Dia telah melanggar suatu pantang larang hingga mengakibatkan rentetan kejadian yang sangat menakutkan yang juga membahayakan anaknya sendiri. 我不是一个好妈妈。 Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di Ajaimi TV. Hari ini saya akan membuat ulasan sebuah filem seram yang berjudul Incantation dari Taiwan. Dari segi paparan ataupun konten visual yang dipaparkan dalam penceritaan filem ni, dia agak kreatif lah. Selalunya dalam found footage ni kita bergantung kepada satu kamera sahaja yang dibawa ke hulu hilir, macam The Blair Witch Project ataupun REC, Quarantine Paranormal Activity. Tetapi di dalam filem ini dia mengkreatifkan berbagai-bagai paparan daripada sumber-sumber kamera lain, misalnya daripada phone Runan sendiri, daripada kamera laptop dia, ada juga daripada CCTV tepi jalan, daripada dashcam kereta, daripada footage-footage lain yang kadang-kadang kita fikir oh datang dari mana. Itu yang sebenarnya kalau kita agak tajam penontonan kita, selalunya pada penontonan kedua, kita akan rasa macam yang footage ni datang dari mana, kamera siapa. Sebab kadang-kadang kita faham bahawa babak tu dia hanya mungkin membawa kamera telefon saja satu kan, maknanya satu angle je, tapi tiba-tiba ada angle lain tau. Dalam sebuah filem ini adalah kreativiti produksi, terutamanya pengarah kan. Kadang-kadang apabila kita dah terlalu ke dalam cerita tu, kita dah lupa dah sebenarnya footage yang kita tengok daripada kamera mana. Yang menarik juga dalam filem ni adalah bagaimana Runan ini sebenarnya watak yang bercakap ke kamera. Pada waktu yang sama, kita panggil breaking the fourth wall. Kita tahu bahawa dia bercakap dengan kita lah, kepada penonton yang menonton footage tersebut, rakaman tersebut. Dalam cerita ni kononnya dia nak rakam semua tu untuk ditonton semula oleh anak di satu hari nanti. Misalnya villain Unfriended dan Host, dia bercakap kepada kamera tu sebab dia bercakap kepada kawan-kawan dia yang menakutkan, ataupun yang mungkin kita terfikir betul ke benda ni kan. Runan akan mengajak kita untuk membaca jampi serapah yang terpapar di skrin tu adalah benda yang kononnya apabila kita baca, kita juga akan diganggu oleh benda tu tau. Macam ataupun benda tu akan kita menyerahkan diri kita kepada benda tu sebab kita dah baca benda tu. Ini yang menariknya permainan fiction ni, apabila di satu tahap kita rasakan bahawa benda ni adalah seram, benda ni tak betul, benda ni fiction, tapi kita dah ada satu macam, apa kata kalau aku baca benda ni tiba-tiba betul jadi kat aku kan. Itu yang menarik mungkin dari segi kreativiti, bagaimana filem ini bermain dengan emosi penonton, sama ada kau percaya atau tak dengan apa yang kau baca ni kan. Dari segi perwatakan, saya rasa Runan dan juga anak dia Dodo ni, hubungan anak beranak ni sebenarnya mengingatkan saya filem-filem yang baik macam ni, seperti The Babadook, Insidious. Malahan filem tempatan kita dulu yang saya suka, filem rahsia, di mana seorang ibu akan melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan anak dia ni daripada segala bagai gangguan ni, walaupun akhirnya dia terpaksa mengorbankan dirinya sendiri. Menonton filem found footage macam ni, dia ada potensi 50-50, sama ada dia akan jadi boring atau jadi sangat best. Dia jadi boring sebab selalunya plot dia akan serabut, kamera bergoyang sana sini. Yang paling masalah selalunya lighting lah, cahaya tak cukup sebab dia bergantung kepada paparan rakaman kamera yang dibawa ke hulu hilir ni lah. Tapi kalau betul cara kreativiti suntingan dan pelakon yang bagus dan bersahaja, misalnya semasa rakaman itu, ia akan menjadi sebuah filem yang best. Incantation pada pendapat saya dia hampir jatuh kepada boring tau di awal bahagian cerita, kerana dia agak slow burn dan juga ulangan plot yang sama untuk cerita mengenai siapakah Runan. Tetapi kerana kesabaran saya menonton sampai kat tengah, dan juga sebab hype filem ni yang dikatakan terlaris di Taiwan tahun ini 2022, maka saya bertahan. Dia intercut plot sekarang di pelan-pelan ke depan, tetapi waktu yang sama diundur ke belakang, sebab kita nak faham apa yang si Runan ni buat dengan kawan-kawan dia 6 tahun yang lepas ya. Jadi secara penontonan kita memahami dia ada masalah ni sekarang dengan anak dia. Flashback itu sangat membantu kita untuk lebih memahami kenapa perkara yang berlaku sekarang ni berlaku. Bila kita rangkumkan semua, nak masuk di tengah-tengah dan juga kita nak mengikuti ceritanya terus ke depan tanpa patah balik ke belakang flashback tu, dan baru kita faham bahawa sebenarnya ada benda lain yang dalam flashback tu
tidak diceritakan sepenuhnya, iaitu apa sahaja rakaman di dalam kamera tersebut. Benda tu sangat menakutkan kepada Runan dan juga kita lah sebagai penonton. Di dalam Act 3, iaitu bahagian pengakhiran cerita ataupun showdown lah cerita ni, ini yang paling sangat-sangat menakutkan dan juga menarik lah penontonan untuk peminat filem seram. Apabila Runan kembali semula ke terowong tersebut untuk mendepani ataupun menyelesaikan apa sahaja masalah yang dia dah buat dulu 6 tahun lepas dan dia kena buat sekarang. Yang ini yang menjadikan rasanya tarikan utama ataupun yang menjadi faktor filem ini saya rasakan baik semasa Runan masuk ke dalam terowong tu adalah satu babak-babak yang sangat mengerikan dan menakutkan, sebab kita sendiri dengan dia pun tak tahu apa yang kita akan jumpai. Dalam mana-mana filem seram, antara benda yang kita menjadikan kita suka maknanya kita sebab kita takut adalah sebab kita tak tahu apa yang hero ini akan jumpai, kita pun tak tahu. Jadi di akhir cerita ni sahaja yang menjadikan kita rasa wow, cerita ni seram. Dalam mana-mana filem seram, selalunya yang saya terfikir ialah kenapa cerita ni berlaku sekarang, maknanya dalam timeline sekarang. Untuk Incantation, dia berlaku kononnya 6 tahun selepas kejadian yang si Runan ni buat, dan sekarang baru dia nak jaga balik anak dia. Kenapa tak masa umur anak dia 3 tahun, 4 tahun ataupun 2 tahun? Jawapan dia sebenarnya berkait juga dengan produksi. Ini secara peribadi untuk mengendalikan pelakon kanak-kanak yang berumur bawah 6 tahun ni agak sukar untuk minta dia orang berlakon macam mana semua. Dalam filem ni dia memerlukan banyak aksi daripada pelakon kanak-kanak ni. Baik lakonan dia, dan dia menjiwai bagaimana keadaan seorang budak yang dirasuk, bagaimana budak yang diganggu oleh entiti yang kita pun tak tahu. Kan lebih senang untuk produksi kalau dapat pelakon yang macam ni. Bayangkan kalau watak itu dilakukan oleh budak yang berumur bawah 6 tahun. Dia akan sukar dari segi untuk meminta dia orang membaca skrip dan juga menjiwai perwatakan itu. Tapi secara plot di dalam cerita ini, dia agak menjadi persoalan juga kenapa 6 tahun kemudian baru dia membuat keputusan untuk menjaga anak dia. Yes, dia boleh kata bahawa 6 tahun lah dia baru betul-betul pulih dengan rawatan. Kenapa tak 3 tahun ataupun 4 tahun? Terima sahaja. Okeylah, saya boleh bagi filem ni 4.5 bintang daripada 5. Saya tolak markah 0.5 markah tu sebab filem ni di bahagian depan tu agak panjang lah, yang sebenarnya saya rasa mungkin boleh dikemas kali supaya dia tak terlalu meleret lah untuk sebuah filem seram. Okeylah, itu sahaja review untuk kali ni. Dan kalau korang suka filem yang macam ni, found footage ni, korang boleh tengok juga filem lama terbitan tayangan unggul bertajuk Seru 2011 arahan Woo-Ming Jin dan juga Pierre Andre. Saya rasa itu antara filem found footage Malaysia yang terbaik setakat ni lah secara peribadi. Okeylah, itu sahaja. Assalamualaikum, bye.